Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam video ini saya akan terangkan tentang konsep memori komputer. Pemahaman tentang aspek teknikal memori komputer ini sangat penting sebab dia berkait rapat dengan perjalanan CPU, bagaimana CPU itu berfungsi. Kalau kita tidak jelas tentang macam mana aspek teknikal memori, maka kita akan menghadapi masalah untuk memahami topik-topik lain dalam subjek computer organization ini. Okey, hari ini kita akan terangkan tentang main memory. Sebelum tu, saya akan tunjukkan diagram ni. Okey, diagram ni. Yang ni nama dia adalah memory hierarchy. Okey, semua ni adalah kategori-kategori memory. Okey, hierarchy ni disusun dari segi berdasarkan access speed, berapa laju memory tu dapat berapa laju dia CPU dapat akses kepada memory tersebut, dan berdasarkan size. Okey, yang kita akan discuss dalam ni adalah main memory. Yang ni adalah main memory ataupun kita panggil sebagai random access memory, RAM, pendek dia RAM. Yang ni kita akan discuss dalam hari ni lah. Okey, so kita tengok ni main memory yang ni kita akan discuss yang ni Okey, okey, kalau kita tengok diagram von Neumann architecture, so ini adalah CPU main memory, yang ni IO device. Ringkas ni adalah circuit ringkas, dan kita ada bus kat sini. Okay, so main memory di sini, we are talking about this one, benda ni kita akan cakap tentang benda ni So diagram ni kita panggil block diagram. Okay, yang ni satu blok CPU, satu blok. Okay, yang ni pun satu blok, dia buat satu blok lah. Ini sebenarnya circuit Okay, bila gambar ni, diagram ni dihantar kepada kilang beserta dengan detail circuit, logic circuit dia tu, maka dia akan dapat satu komponen yang kita panggil sebagai memory module. Okay, yang ni adalah gambar memory module. So benda ni adalah, yang ni memory module untuk PC. Kita panggil apa? Memory module. Yang ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yang ni adalah apa? Yang ni adalah memory chip. Memory chip. So yang ni akan membentuk satu modul lah. Dia dah package kan dalam satu package, dalam satu modul. Okay. So apa yang kita akan discuss hari ni adalah tentang main memory, bukan register dan bukan juga cache memory. Kita akan discuss tentang main memory. Okay, dengar betul lah. Secara teorinya, main memory ni ada dua bahagian. Okay, main memory kita ada dua bahagian. Main memory. Okay, yang pertama nama dia adalah kita panggil sebagai cell. Cell ni adalah apa? Ini adalah cuma kita kata apa? Ruang kosong. Yang ni ruang kosong. Okay. Yang kedua kita ada benda nama dia address. Okay. So macam mana konsep dia? Kita nak lukis Macam mana kita nak lukis konsep dia? Okay, cell dan address ni kita lukis macam ni. Mula-mula kita buat kotak. Okay, macam tu. Kita bahagikan kotak-kotak kita ni lah.
kosong ni kita panggil sebagai, yang ni yang kita panggil sebagai sel. Okey, lepas tu sel ni adalah tempat kita simpan data. Okey, kita akan simpan data. Tempat simpan data. Simpan data. Okey, perkataan data ni penting, nanti dia akan diproses oleh CPU. Itu dalam, nanti tengok Google boleh, apa benda boleh lah. Okey, video ni tak cerita lagi lah. Okey, so ini adalah sel. Dia akan simpan benda macam ni. Okey. Okey, lepas tu untuk setiap sel tu dia ada dia punya address. Okey, untuk peringkat permulaan ni address tu kita tulis menggunakan sistem binary. Okey. Tapi sebelum tu kita kena tentukan address kita tu ada berapa panjang. Berapa panjang address kita ni. Okey, panjang address tu berapa bit. Okey, kalau ikut standard komputer sekarang, panjang address tu adalah 60 bit, 64 bit. Okey, kalau kita tulis kat sini tak muat lah. Kita ambil yang ringkas. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita guna address 8 bit dulu lah. Contoh 8 bit address. So kita akan 8 bit, kita akan macam mana 8 bit? So kita akan mula address kita dengan 0000000 8 kan. Itu address yang pertama start 0, address yang kedua 0000001. Address yang ketiga 0000010. Address yang keempat 0000011 dan seterusnya sampai yang ujung lah. Sampai yang ujung. Okay, yang ujung dia mesti apa? Kalau 8 bit lah 111111. Okey. Okey, kalau kita tengok address ni untuk setiap sel, panjang address tu adalah 8 bit. Okey, itu maksud panjang address. So yang ni adalah address lah. Okey, di sebelah ni, di sebelah kanan adalah sel, di sebelah kiri adalah address. Okey, yang ni sel, yang ni kita panggil sebagai address. Okey. Okey, kalau dalam soalan dia tanya berapa panjang sel, berapa panjang address, memory address, so kita bagi tahu lah 8 bit lah. Ni contoh mudah. Okey. Okey, sekarang kita punya diagram kita dah siap. Okey, so yang ni kita dah, okey, yang ni sel, yang ni adalah address. Okey, kadang-kadang dipanggil juga sel ni juga dipanggil sebagai memory location. Okay, dalam soalan saya selalu guna istilah ni lah, location, memory location. Benda ni lah sel lah. Kalau yang ni address dipanggil sebagai memory address. Okay, jadi saya akan gunakan istilah address dengan sel lah untuk mudah faham. Bila kita mudah faham, bila kita dah faham, guna istilah apa pun kita faham lah. Okay. Okay, satu poin lagi nak beritahu adalah sel. Okey, yang ni sel dan memory location ni benda yang sama. Dia hanyalah ruang kosong. Yang ni adalah ruang kosong. Ruang ni akan digunakan bila kita switch on komputer. Bila komputer kita tak on, ruang ni kosong. Data kita duduk mana? Data kita duduk di dalam hard disk. Bila kita switch on komputer, maka daripada hard disk akan dibawa masuk ke dalam dalam RAM kita lah. Okay, main memory kita. So barulah ruang-ruang ni akan digunakan. Okey.